Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum, apa khabar makcik-makcik semua, ibu ayah semua yang sedang menonton kita pada hari ini. Anda bersama dengan saya, Da'i Aiman, dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Harapnya semua dalam keadaan baik-baik. Yang mana keluar daripada rumah tu, pastikan kekalkan SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, adik, abang, jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh ya. Bangun-bangun pagi dah gaduh dah. Kenapa tu dekat rumah tu ya? Jadi hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup berkait rapat dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan fik toleransi. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, dah Aiman sihat. Alhamdulillah Ustaz. Saya itulah teringat Ustaz waktu kecil-kecil dulu. Saya ada 3 beradik. Saya ada kakak sulung. Saya abang saya dan saya. Saya dengan abang saya ni rapat. Beza lebih kurang setahun je. Bergaduh tak habis kat rumah tu Ustaz. Kesian dekat mak saya kan. Orang kata bersusah payah membesarkan kami bertiga ni kan. Tapi itulah Ustaz, dalam kita adik-beradik ni kita kena ada toleransi, betul Ustaz iyalah, tapi dah besar-besar ni rindulah pula dekat abang dan kakak tu. Tapi tak apa, hari ni dia ada kait rapat dengan fik Ustaz. Ada fik juga ya. Betul. Ingatkan toleransi ni dalam bab akhlak je. Tapi kita akan bicara tentang fik toleransi ni secara panjang lebar Ustaz. Soalan pun dah masuk dah tu tapi lepas ni kita bacakan. Belum sembang lagi dah. Belum sembang lagi dah ada soalan dah. Okey, baik, kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh kontak kita ataupun boleh call kita di talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Sabar dulu. Sebelum mula, tekan butang like, tekan butang kongsi agar lebih ramai yang dapat menonton program kita pada hari ini. Ada yang tak bangun lagi tu, kejutkan, gegorkan katil tu, sebab hari ini kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik dalam kehidupan seharian kita, terutama dalam ahli keluarga kita. Baik Ustaz, kita pun tak faham ni toleransi dalam fiqh ni, fik toleransi. Sebagai mukadimah kita pada hari ini, kita persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memberi pencerahan tentang fik toleransi. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. Sahabat baik saya, Da'i Aiman, seterusnya para penonton Tanyalah Ustaz yang tidak jemu menyokong kita ya. Betul Ustaz. Tajuk hari ini sebenarnya fiqh toleransi ini adalah kaedah yang paling besar, di antara yang paling besar dalam Al-Quran untuk membina keadilan dan membina satu kebebasan, freedom dalam sebuah masyarakat. Bukan setakat yang keluarga tu kira sebahagian sahaja. Toleransi ini adalah bererti kita ini dapat memaafkan orang ketika mana kita mampu untuk membalasnya. Dan kita dapat berjiwa besar. Mana benda kecil-kecil itu kita ignore. Kita tak kisah sangat. Jadi menyebabkan kita mampu hidup dengan orang lain. Sebab kehidupan kita ni adalah berwarna-warni. Dia adalah berbeza. Hatta yang Da'i sebut tadi bergaduh adik-beradik sebab berbeza pandangan. Dan bila kita bergaduh sebab kita tak terima. Dia misalnya kalau kita adik-beradik kan, kalau umur yang dekat, baju pun mak nak beri sama, tapi seorang anak ni, seorang anak tu. Tapi budak-budak mana ada kefahaman. So mereka ni dimaafkan. Tetapi sebenarnya fiqh toleransi ini mengajar kita bagaimana kita nak memahami kaedah toleransi yang diharuskan ataupun disunatkan atau diharamkan. Jadi ini di antara benda yang merupakan salah satu sifat akhlak tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diarahkan oleh Al-Quran Al-Majid. Fa'fu anhum wasfah.
Tak kalau orang musyrikin menghentam, Yahudi menghentam Rasulullah SAW, apakah arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Iaitu bertoleransi dengan mereka. Maafkan mereka pada perkara yang boleh kita maafkan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, berlapang dada. Sebab sifat kepimpinan utama ialah memaafkan musuh dan juga kita berlapang dada. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dada kamu supaya kamu dapat bertoleransi? Kalau tidak ada sifat toleransi ini, tidak mampu Rasulullah SAW memaafkan golongan yang menghalau Rasulullah SAW dari Mekah. Bayangkan Mekah adalah tempat yang paling Rasulullah sayang. Tetapi Rasulullah boleh maafkan mereka. Sebab itu toleransi yang kita sembang tadi sebahagian kecil saja. Tetapi toleransi ini melibatkan politik. Melibatkan yang besar, melibatkan akidah. Dan ayat yang selalu kita baca, ini dia panggil siapa yang paling malas hafal Quran, ayat ni lah dia baca. Lakum dinukum waliyadin. Okey. Jadi agama kamu, agama saya, agama saya. Tak ada agama lain macam ni. Itu toleransi, Ustaz? Itulah toleransi yang paling terbesar. Kerana toleransi ini berbeza dengan pluralism. Kalau orang membicarakan tentang akidah, dia menyamakan, ini dipanggil akidah apa nama dia, sebahagian ajaran sesat yang dipelopori oleh seorang ulama Mu'tazilah. Nama dia Al-Ambari. Yang menyatakan semua agama adalah sama. Kalau mereka berijtihad. Tetapi pandangan itu ditolak oleh Islam. Kerana tidak sama. Allah Ta'ala tidak menerima agama melainkan adalah agama Islam. Tetapi dalam keadaan Allah Ta'ala tidak menerima agama lain selain daripada Islam, Allah Ta'ala izinkan mereka wujud di muka bumi ini. Tak ada toleransi yang paling terbesar apabila Islam memberikan hak kepada mereka sama seperti hak orang Islam. Walaupun mereka salah, tetapi mereka ada hak untuk bekerja, ada hak untuk menganuti, hak membina tempat ibadat mereka, hak untuk dia membeli rumah, hak untuk berkahwin. Segala hak yang orang Islam dapat, mereka berhak untuk mendapat. Bahkan Rasulullah menjamin, man qatala mu'ahadan lam yashumma raihatal jannah. Siapa yang bunuh orang bukan Islam yang di bawah jagaan aku, tidak akan cium bau syurga. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, mana-mana orang Islam yang meruntuhkan rumah ibadat orang bukan Islam, kerajaan wajib bayar ganti rugi. Wah. Subhanallah. Ini yang sebenarnya, walaupun saya rasa tajuk ni mungkin orang nampak nak bincang adik-beradik saja. Tapi sebenarnya dia adalah kaedah kepada semua peringkat dan golongan. Bahkan kaedah antara bangsa apabila Barat bertemu dengan golongan Islam yang menimbulkan Islamfobia ini, orang Barat takut kerana mereka tidak faham asas Islam itu adalah tasamuh. Adalah toleransi. Ini baru saya cerita umum ni sebab saya nak buka minda masyarakat supaya jangan fikir toleransi ini hanya dalam bab suami isteri, adik-beradik, keluarga dan sebagainya. Tidak. Toleransi ini bermula daripada prinsip akidah, politik, kenegaraan, kahwin, perniagaan, kerajaan. Misalnya bank, saya bagi contoh. Bank bagi moratorium. Walaupun dia adalah cas sikit untuk kerajaan minta 50% dihapuskan. Itu adalah toleransi. Tuan rumah misalnya, dia tangguh dulu musim kita pandemik COVID yang 19 ini. Tangguh dulu 6 bulan pembayaran sewa. Itu toleransi nama dia. Toleransi ialah kita mampu untuk berinteraksi dengan kita tidak bergaduh. Toleransi membina satu sifat kemaafan. Kerana toleransi ini jalan titian kita untuk move on. Kalau suami isteri tak dapat toleransi, makna dia susah sebab masing-masing ada mazhab. Isteri mazhab lain, suami mazhab lain. Dan kita nampak jelas pada bila hari raya. Kalau tak toleransi, pakai seorang balik kampung dia, seorang balik kampung dia. Tapi dia ada toleransi dia. Ibu bapa ada toleransi dengan anak-anak. Ada waktu anak menang, ada waktu anak kalah. Begitu pemimpin, ada toleransi dia dengan rakyat. Rakyat pun ada toleransi dengan pimpinan.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertoleransi dengan kita. Segala dosa kita dia hapuskan ketika mana sembahyang, ketika mana puasa. Ini di antara sifat akhlak Rasulullah yang paling tinggi yang perlu kita serapkan dalam masyarakat, khususnya anak-anak muda. Yang saya akan bincangkan khusus tentang bagaimana anak muda nak berinteraksi dengan akhlak ini supaya mereka boleh menerima kaum tua, boleh menerima sahabat dia dan boleh menerima segala orang kata apa kepelbagaian dalam masyarakat kita, khususnya dalam masyarakat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian agama, bangsa yang kita namakan sebagai masyarakat majmuk. Benda boleh bincang, buat apa nak gaduh-gaduh, buat tenang ya. Jadi maknanya Ustaz, cerita kita pada hari macam ni lah. Maknanya bila satu masalah tu datang Ustaz, kita bincang macam mana nak settle Ustaz ya. Betul. Yalah, kadang-kadang saya suka ayat yang pertama Ustaz tadi. Memaafkan saat apa tadi Ustaz? Kita mampu saat kita untuk mampu. membalas. Saat kita mampu untuk balasnya. Okey Untuk Ustaz. kita melakukan keburukan kepada dia. Dia buat buruk kepada kita, kita maafkan dia. Padahal kita mampu je Kita untuk mampu. balas. Ya. Tapi pada waktu tu kita boleh maafkan. Hebat lah Ustaz macam Betul, tu. betul. Bukan senang lah kalau dah tengah-tengah marah-marah ni kan. Ya. Tiba-tiba nak memaafkan pula. Ya Allah, muhasabah diri sekejap. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Kalau cik adik tak mahu maafkan, ke lubang jendela kami nak lompat. Jangan lompat-lompat ya. Sebab apa? Memaafkan itu menang. Betul Ustaz? Betul. Yelah, kadang-kadang biasalah. Kita bergaduh laki bini, tapi yang si suami ni suka memaafkan isteri. Tak gitu kan? Jadi Ustaz, sebenarnya bila kita memaafkan ni sebenarnya memuliakan diri seorang itu sendiri. Walaupun dia rasa macam dia kalah, Betul. tapi sebenarnya dia menang. Baik, dan kita nak terus meraihkan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Al-Shal. Assalamualaikum Ustazah Dai. Apakah fik toleransi menurut pandangan Al-Quran? Dan yang kedua, bagaimana untuk memupuk amalan toleransi di kalangan remaja? Dia terus nak tahu Ustaz. Baik, mungkin Ustaz dia, sebut mungkin tadi. Dia remaja mungkin. Mungkin dia remaja ni. Baik Ustaz, dipersilakan. Baik, kita telah terangkan pada permulaan ceramah kita itu, penerangan kita tentang Al-Quran, dia menerangkan tentang konsep toleransi kepada Rasulullah SAW sebagai satu arahan. Dan ia apabila arahan kepada Rasulullah SAW dalam kaedah usul, apabila Rasulullah dah berpindah, irtahala ila ummati. Khitab itu atau firman itu akan berpindah kepada umatnya. Ataupun dalam kaedah usul disebut khitabun lin nabi, khitabun lil ummah. Khitab kepada Rasulullah itu adalah khitab kepada umat Rasulullah SAW. Seolah Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW dan umatnya agar bertoleransi. Sebab kalau kita baca sejarah umat ini, umat tidak ada toleransinya kerana mereka hidup dalam peperangan, hidup di dalam pembunuhan, hidup di dalam kejahiliah mereka, zaman kegelapan mereka. Tidak ada di sana kita katakan kebebasan, tidak ada di sana dikatakan kemaafan. Masing-masing menunjukkan kezaliman mereka. Unsur akhaka zaliman atau mazluman itu adalah peribahasa Arab yang diubah oleh Rasulullah. Tolonglah rakan kamu yang zalim dan dizalimi. Kalau dia zalim, tolong dia buat zalim lagi. Itu peribahasa Arab. Kemudian Rasulullah ubah benda tersebut kepada menolong zalim, iaitu kita tolong jangan dia bagi dia buat zalim. Itu. Tapi peribahasa itu bukan asalnya daripada Rasulullah. Rasulullah bacakan sekali lagi dan ubah maknanya. So ini yang perlu kita faham. Datangnya Islam membina daripada awal ayat Makkiyah. Sebab itu kalau kita tengok ayat Makkiyah ini, ramai orang salah faham. Mereka menyatakan ia merupakan ayat-ayat akidah semata-mata. Tapi berdasarkan kajian yang saya buat, saya dapati mempunyai hampir 8 prinsip utama pada ayat-ayat Makkiyah yang khususnya di dalam surah juzuk Ammah. Juzuk Ammah kita ada lebih kurang 44 surah yang terbesar. Sebab itu kalau paling untuk beginner belajar Al-Quran, bacalah juzuk Ammah. Kerana dia ada lebih kurang 1/3 surah dalam Al-Quran, ada 1/14 dan 1/3-nya pada juzuk Ammah.
Ini menunjukkan kepentingan juzuk amma ini. Kalau kita teliti, dalam juzuk amma ini membina kuliat, membina prinsip, membina worldview yang menunjukkan sikap toleransi di antara mabadi utama di dalam penyebaran Islam di Mekah. Maknanya bukan hanya tertumpu kepada akidah semata-mata. So, Islam kena faham, dia benda yang tidak boleh dibatalkan hukumnya dan tidak akan berubah walaupun berubahnya tempat, kawasan, masyarakat. Tetapi toleransi adalah asas. Cuba kita bayangkan kalau kita berada di Amerika. Kalau tidak ada fiqh toleransi ini, kita tidak mampu berinteraksi dengan orang mereka. Betul. Tidak mampu berinteraksi. Pada pakaian saja kena interaksi. Tak kita nak pakai jubah Arab di Amerika. Apa kata orang mereka pula? Tak kena. Tak kena. Setengah orang kita, dia nak bertaubat dia pakai jubah. Itu bukan. Orang perempuan dia pakai jubah hitam, orang lelaki pun pakai jubah. Itu bukan tanda taubat, tak ada disebutkan pakai jubah. So, kalau kita duduk di China, sudah tentu kita berpakaian China. Sudah tentu kita akan makan makanan orang China. Disebut ilbas lubusah bikuli halin libasah. Pakailah pakaian mengikut keadaannya. Imma na'ibuha wa imma bu'suha, sama ada cantik ataupun buruk. Itu makna fiqh yang dalam syair membina fiqh toleransi. Ada Syekh Qaradawi hafizahullah menceritakan dia seorang memakai jubah, tapi dia mengajar satu sekolah menengah ini diwajibkan pakai bentelun, pakai kod. So dia kata tak apalah, setiap keadaan ada pakaian dia. So kalau seorang ulama tak ada toleransi, mungkin dia berkeras. Mungkin dia tidak suka muzik, mungkin dia tidak suka satu perkara-perkara yang dia tak minat lah. Tapi dia tidak boleh mengharamkan kerana semata-mata dia tidak suka. Masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada hari raya, dua orang perempuan muda bernyanyi di sisi Rasulullah. Marah Abu Bakar. Umar pun marah. Apa kata Rasulullah? Biarkan mereka, ini hari kegembiraan. Ini toleransi. Toleransi. Ya, sebab itu saya nasihatkan sebagai pendakwah dan sebagainya. Walaupun kita ada kefahaman sendiri dan kita ada minat sendiri, tetapi memahami budaya masyarakat kita, masyarakat Melayu, masyarakat setempat, masyarakat Cina, mereka ada budaya-budaya mereka yang kita tidak boleh mengubah budaya mereka. Okey, jadi itu yang kita toleransi. Itu Al-Quran datangnya sifat ini sebagai wa'mur bil ma'ruf. Jadi kita kena suruh dengan benda yang baik-baik. Karena kalau tidak ada sikap ini, kita bergaduh. Cina ada budaya dia, Melayu ada budaya dia, India ada budaya, itu belum kita pergi duduk Afrika lagi. Macam-macam kefahaman dan seumpama dengannya. Jadi ini kefahaman Al-Quran meletakkan toleransi, iaitu kita boleh mengalah dalam perkara-perkara yang tidak bersifat akidah, yang tidak mengganggu akidah kita, yang tidak menggugat prinsip utama kita. Adapun lain kita boleh, orang kata apa, kita bekerjasama dalam benda yang kita sepakat dan kita boleh memaafkan benda-benda yang kita bergaduh. Agree to disagree. Itu konsep dia. Soalan yang kedua, bagaimana memupuk remaja perlu dipupuk dengan kepelbagaian pandangan. Di antara kajian-kajian ulama yang disebut oleh Syekh bin Bayyah, punca resis, punca orang ekstrim seperti ISIS dan sebagainya, budak-budak yang agak ekstremis, adalah mereka tidak terbiasa dengan kepelbagaian pendapat. Dia hanya belajar dengan satu guru saja. Jadi akhirnya dia tidak tolerate dengan pendapat yang lain. Apa yang dikatakan oleh gurunya, seperti kata syair, idza qalat hudami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hudami. Itu kata penyair. Maknanya kalau percakapan itu apa yang dicakap oleh seorang wanita yang bernama Hudam, kalau dia bercakap, percaya. So itu syair Arab dia, maksud dia sandarkan kepada seorang wanita nama Hudami. Idza qalat Hudam fasaddiquha fa innal qawla Hudami. So kita tak mau macam tu, kerana kepelbagaian ini mencantikkan. Ad-diddu yuhsinu ad-didd. Cantik ini dicantikkan oleh lawan dia. Dia tidak akan dicantikkan oleh kesamaan. Kita di Malaysia ni cantik sebab kita ada budaya Cina, ada budaya India, ada budaya Melayu, ada budaya Kadazan. Itu yang akan mencantikkan Malaysia. Dan Allah Ta'ala menjadikan bahasa kita pun berbeza. Itu yang cantik. Kita boleh tengok bahasa Arab ada 6 juta kalimah, 6 juta 600,000 kalimah. Bahasa Melayu saya tanya pakar, dia tak ada jawapan lagi. Berapa ratus ribu vocabulary yang ada. Bahasa Inggeris ada hampir 200,000 kalimah. Bahasa Perancis ada 200,000 kalimah. Kepelbagaian bahasa yang ada ni mencantikkan kita. Man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang belajar bahasa orang lain akan terselamat daripada tipu daya mereka. Ini satu sifat yang mana Malaysia mesti berdiri di atas sikap toleransi ini untuk membina gagasan. Ini dah besar. So remaja
kalau tak terbiasa dengan kepelbagaian, dia tak boleh tengok budaya Cina, dia tak boleh tengok budaya India, dia akan hanya dengan mungkin kemelayuan dia saja. Sedangkan Melayu ini, kalau kita baca sejarahnya, kaya dengan toleransi. Kalau tak, dia tidak membenarkan orang Yaman masuk ke Malaysia. Sejarah Islam masuk ni kerana toleransi orang Melayu itu. Pedagang masuk ke Malaysia dan berdakwah, akhirnya mereka dengan sifat toleransi itu masuk Islam. Dan kita adalah agama Islam yang terhebat di dunia. Kita macam-macam kuil kita tengok di bukit sana, di sana. Tak ada dalam negara lain yang ada seperti Malaysia. Ini menunjukkan secara praktisnya orang Malaysia sebenarnya berjaya. Saya kadang-kadang tak bersetuju juga kalau orang kata orang Malaysia tak toleransi, sangat bertoleransi. Dan kita mungkin hampir sama seperti mana kerajaan Abbasiyah dahulu. Bertoleransi sampai peringkat Yahudi ada mahkamah sendiri dan sebahagian daripada menteri-menteri yang ada memegang jawatan dalam kerajaan Islam itu orang Yahudi. Sama seperti kita. Kita ada kementerian yang diuruskan oleh orang bukan Islam. Dan ini menunjukkan toleransi, dan remaja perlu terdedah kepada unsur ini supaya mereka sentiasa bertoleransi dan tidak berlaku pertembungan. Dalam sejarah Melayu, dulu ada pertembungan kaum muda, kaum tua. Itu kenapa tak ada toleransi. Sebab itu muskilah yang sudah berlaku di zaman dahulu, sehingga ulama merumuskan macam mana kita nak bertoleransi. Khairus syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum. Sebaik remaja kamu yang menyerupai akhlak orang-orang tua kamu. Maknanya orang tua ni jadi orang kata sebagai dia ada satu dua ikutan. Orang tua ni dia ada sifat kelembutan dan kepada hikmah. Dia ada pengalaman. Orang muda ada ilmu tapi dikurangkan dengan kelembutan dan hikmah. So mesti digabungkan syaja'atu Ali wa hikmatu Muawiyah. Keberanian Ali dan kebijaksanaan Muawiyah. Tapi yang ni bukan orang tua, Ustaz, orang lama. Dia nak kontak kita. Silakan. Haji Omar memang famous. Haji Omar. Assalamualaikum Haji Omar. Apa khabar? Tuan Haji Omar sihat? Ya, saya Omar Abdul Wajid, dia betul dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dani. Waalaikumsalam. Dipersilakan. Ya, soalan saya begini, ni Ustaz ya. Kita nak cakap toleransi ni bukan mudah sebagaimana kita bercakap Ustaz. Ini yang berlaku juga dalam keluarga saya pun, kerana pembahagian harta pusaka yang tak berapa nak dia dikatakan tidak memuaskan hati, menyebabkan kita ni bergerak rotan, berpatah arang Ustaz, adik-beradik. Kerana itu untuk memaafkan, untuk toleransi ni amat-amat sukar sama sekali. Tapi itulah dia yang berlaku Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, adakah kaedah terbaik lah Ustaz selain daripada kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara ini terus berlaku dalam keluarga. Itu dalam keluarga Ustaz, belum lagi dengan sahabat handai, rakan taulan. Kalau dah bergaduh, berdendam, luka tu dia kata kalau sembuh pun Faruk dia tetap dia nampak, tetap ada, tak akan hilang. Jadi ini sampai ke akhir hayat tak bertegur siapa kerana sikit je harta tu nak buat ke mana, tak ke mana pun Ustaz. Jadi itu yang orang kita paling suka sangat. Yang tu yang digemar sangat, berdendam sampai ke akhir hayat. Jadi kalau bolehlah Ustaz, pagi ini saya nak Ustaz berikan sedikit penjelasan mengenai ini, perkara ini, supaya perkara ini tidak berlaku dan ini juga membawa faedah yang buruk kepada kita kerana dendam ini. Ustaz, itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Haji Omar ni kalau tanya biar ada emosi. Ada emosi tak Itu yang kita nak jawab sedih lah. Sebab tadi Ustaz sebut toleransi bahasa, toleransi makanan, toleransi budaya, dan toleransi ini insya-Allah lah kita boleh bincang, tapi bab duit Ustaz. Ya, duit sebenarnya adalah kebaikan kalau difahami watak duit tersebut. Orang yang bergaduh itu sebab dia tidak faham watak duit dan dia tidak faham setiap benda yang ada hak mesti ada kewajipan. Okey Ustaz, kita nak bagi faham selepas ni. Selepas ni, okey, cantik. Sebab Ustaz kata tadi, orang kadang bab duit ni dia tak faham Ustaz. Okey, nak faham selepas ni. Kita berehat seketika, tanya Ustaz biar tahu jangan keliru.
Duit, di mana kau duit? Okey, sampai duit pun tak tahu kat mana Ustaz. Jadi sekarang ni, tadi Ustaz dah sebut toleransi. Saya suka bila Ustaz sebut toleransi akidah, toleransi politik, makanan, bahasa, budaya dan sebagainya. Kita boleh bertoleransi. Tak ada masalah. Tapi Ustaz, bab duit ni kadang-kadang orang tak faham lah Ustaz. Silakan. Sebenarnya duit ini dia ada syahwat yang mana Allah Ta'ala letak dalam semua jiwa kecintaan hubban jamma. Sebab itu kena ada pengurusan kewangan, iaitu kita mesti mengetahui kita hanya ambil hak kita sahaja. Jangan ambil hak lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil harta di antara kamu secara kontrak ataupun pendekatan yang salah, yang batil, yang bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi pergaduhan adik-beradik kadang-kadang tidak faham yang pertama. Yang tidak faham hak. Okey. Yang kedua adalah cemburu. Yang ketiga adalah sifat dendam. So, 3 perkara ini yang menyebabkan kadang-kadang kita berebut. Kalau kita faham bahawa setiap harta itu ada tuan dia, kita tidak akan berebut. Saya faham. Kita pun, saya pun ada adik-beradik. Dan kita pun ada harta yang diuruskan. Tapi dengan sifat toleransi, alhamdulillah, harta pusaka dapat diuruskan dengan baik. Kerana kita mempercayai. Sebab itu, untuk sebelum memulihkan pemberian harta, pulihkan hubungan adik-beradik dulu. Sebab kasih sayang itu akan menjadikan kita lembut. Sebab kan bila marah, efek dia adalah kepada, ataupun impak dia kepada duit itulah. Itu setiap benda kita kena diagnosis dia, kita tashkhis dia, apa punca mereka tak dapat toleransi. Maknanya ada pergaduhan yang lama. Kena selesai dulu dengan bermesyuarat, minta maaf dan mengenal pasti hak masing-masing. Dan ini kalau tak boleh selesai, kita kena guna lawyer lah. Dengan cara yang baik. Dan kita minta lah hari ni kalau orang Malaysia, makcik-makcik yang pernah bergaduh, pakcik-pakcik yang pernah bergaduh isu tanah, kita minta bermuhasabah. Yang pertama, duit tak ke mana. Kalau kita makan hak orang, akan dibawa sampai ke akhirat. Dan kita mungkin menjadi muflis di akhirat. Walaupun kita sembahyang tahajud, kita ahli masjid. Yang ketiga, pelajarilah tentang sedikit kewangan. Makna dia wang ini insya-Allah akan dapat dicari dengan cara kita bekerja, berniaga, bukan cara kita rampas hak orang. Jadi cara yang pertama ialah mesti belajar agama. Takkan ada cara yang lain untuk menyelesaikan masalah adik-beradik tentang kewangan ini melainkan ilmu agama. Itu yang akan menyelesaikan. Dia akan bertaubat bila dia ambil hak orang. Saya teringat satu cerita yang mana mudah-mudahan pakcik-pakcik yang bergaduh hari ini, abang-abang yang bergaduh hari ini tentang harta, dengar cerita ini. Iaitu 3 orang yang tersangkut dalam gua. Cerita ni masyhur. Yang mana gua tersebut ditutupi batu yang besar. Jadi mereka pun berdoa lah dengan amalan-amalan soleh. Seorang berdoa dengan amalan dia, ni amalan. Salah seorang yang menarik itu, dia kata, dia ada pekerja, yang mana pekerja ni, bila dia bekerja, kemudian time dia ambil gaji, dia tak ambil. Dia, orang kata apa, dia berhenti kerja. Jadi duit itu, dia punya employer itu, pemilik itu, majikan dia itu simpan. Dan ternak. Maksudnya dia invest. Dan dia gerakkan wang tersebut. Akhirnya satu ketika, pekerja dia datang balik nak minta gaji dia. Mungkin gaji kata RM1,000. Tuan dia kata tu, seluruh kandang tu semua kamu punya. Tuan-tuan, jangan main-main ni. Saya gaji RM1,000 je. Jadi, dia kata tak, apa yang kamu dapat tu saya jaga elok-elok. Itu hak kamu. Ya Allah Tuhanku, kalaulah ini aku buatkan kamu, ya Allah, bukakanlah pintu. Gua ini, terbuka pintu gua. Itu. Kalau kita tak ambil hak orang, hidup kita berkat. Doa kita mustajab. Itu kalau orang tanya macam mana nak mustajabkan doa, jangan ambil hak orang. So hari ini insya-Allah itu cara dia di antaranya. Tapi itu bukan rawatan yang paling berkesan tu Haji. Atau berkesan kena jumpa satu persatu case by case. Dia macam doktor lah. Ni sembang macam doktor sembang ceramah lah. Tapi rawatan pemulihan tu Haji kena jumpa lawyer, kena jumpa ustaz-ustaz yang berdekatan untuk menyelesaikan masalah. Kerana kita di ceramah, kita mungkin boleh bagi ubat paling kurang 20-30% je. Selebihnya kena berhadapan dengan orang yang berautoriti dan menyelesaikan masalah tersebut. Maknanya orang ketiga lah Ustaz. Maknanya kita pergi pejabat tanah ke? Betul. Kan? Semua benda dapat diselesaikan. Yang pertama dengan toleransi. Yang kedua yang undang-undang. Tak dapat, maaf, pikot lah. Tak apa Ustaz, kita panggil juru ukur pun boleh Ustaz Itu kata. Kalau kata toleransi, kita panggil juru ukur. Selesai cara luar mahkamah. Tetapi dah tak boleh buat juga. Pergi mahkamah. Itulah cara yang paling penghujung.
Ya Allah, hai, kita elaklah daripada pergaduhan dalam Betul. hal-hal harta benda ni. Yalah, harta benda tu bukan kita punya usaha pun. Mak ayah kita duk penat lelah dapatkan tanah tu, kita dapat daripada mereka je. Betul. Ustaz kan? Apa nak digaduhkan? Kalau saya Ustaz, Ya. kita lebihkanlah kepada Kak Long tu. Kak Long yang jaga mak dengan ayah kita tu. Betul. Dia susah payah, kita duk KS senang lenang. Ya, Kak Long sanggup berhenti kerja jaga mak dengan ayah tu. Apa salah nak kira sangat kan? Kita bagi sikit lah kat kita upah, makan minum. Setengah orang tu dia mungkin bergaduh daripada kecil, dia buat sampai ketua. Tak boleh begitu. Sedangkan kita kena ingat, orang yang paling kita kena hormat adalah kakak dan juga adik perempuan kita. Oh. Kerana mereka kaum yang lemah. Sebab itu apabila Rasulullah bersabda, buat baik kepada siapa? Kepada ibu kamu. Kemudian kepada siapa? Bapa kamu. Kemudian kepada siapa? Tak, kakak, adik perempuan kamu. Oh, itu dia punya peringkat Ustaz? Turutannya. Sebab itu kita melihat para ulama al-awliya, mereka sangat menghargai kakak-kakak mereka. Sebahagian daripada ciri akhlak yang sangat baik. So, ini yang perlu kita terapkan. Ya, bergaduh tu normal lah. Dia beradik tak bergaduh, merajuk, itu kemudian baik balik. Tetapi hak orang jangan ambil. Hak orang jangan ambil. Kita pegang tu lah. Saya hanya gila hak saya aja. Hak orang lain saya tak gila. Itu ambil lah apa. Jadi hidup kita selamat sebab alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ayat surah Al-Insyirah ni, kalau saya ada uraian tafsir, insya-Allah akan keluar buku saya tentang surah Al-Insyirah, iaitu surah kebahagiaan. Surah kebahagiaan. Al-Insyirah maksud dia cara bagaimana kita nak bahagia. Di antara metodologi untuk kita bahagia, jangan banyak buat dosa. Jangan banyak liability. Bila kita banyak liability, alladhi anqadha dhahrak, yang akan membebankan pinggang kamu. Kita hidup stres memanjang. So kalau kita ambil hak orang, benda itu akan datang. Dalam tidur, dalam jaga, dalam lena, siang malam, nak makan pun teringat hak orang. Jadi kita buang hak orang, bagi balik kepada dia, kita pun boleh tidur dengan lena. Dia ada antara tanda-tanda orang soleh, kata Imam Hasan al-Banna. Ini bukan hadis. Tanda-tanda orang soleh, dia mudah lena. Bukan kuat lena. Bukan kuat lena. Kuat lena tu lain. Kuat lena tu teruk. Itu tahap gaban. Tapi mudah lena. Maksud dia boleh lena di mana dia nak. Tapi sekejap je. Mana orang yang susah lena, dia banyak masalah. Ni orang yang tak ada masalah, letak kepala tidur tu. Itu orang yang bahagia. Dan dia nak bangun pun mudah. Tapi orang yang ada masalah, nak tidur payah, nak bangun payah. Sebab bila dia tidur, dia tak nak bangun dah. Okey. Itu di antara tanda-tanda orang soleh. Saya kalau macam saya ni Ustaz, senang lena ke kuat lena Ustaz? Aduh. Kuat lena maksud dia tidur lebih daripada 8 jam. Siapa tidur lebih daripada 8 jam, itu kuat lena. Okey, baik Ustaz. Maknanya tidur yang orang kata nyenyak, itu juga merupakan satu kebahagiaan. Rahmat Allah. Rahmat Allah SWT. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan di Malaysia ni toleransi budaya, toleransi agama memang cukup hebat Ustaz. Betul. Yalah, sebab tak ada lagi kita dengar ada orang pergi bom kuil ke bom tokong Buddha dan sebagainya Ustaz. Betul. Disebabkan gara-gara tak boleh bertoleransi dalam agama ni Ustaz. Namun dalam kita bertoleransi agama ni Ustaz, kawan kita ada tanya satu soalan ni. Bahaya soalan ni Ustaz. Kita cuba raikan bersama dengan Sah Ziatus Siddiq. Apakah konsep toleransi dalam kehidupan beragama akan dapat kebebasan untuk sesama masyarakat dalam kebebasan memilih agama? Ini kerana Allah telah mengurniakan akal yang sebaiknya untuk memilih sama ada untuk memilih ke arah kejayaan atau kebinasaan. Yang kedua, bagaimana hukumnya ada segelintir yang memaksa kepada ajaran yang bercanggah dari Islam, seperti contohnya mengajak pada ajaran sesat dan seolah memaksa ke arah kebinasaan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini berat ni soalan Ustaz. Macam mana? Silakan. Sebenarnya kita kena faham toleransi ada dawabit, ada guideline. Kita bertoleransi maksud memberi kebebasan kepada agama lain, mempraktik agama lain. Bukan maksud kita berkahwin dengan dia. Sebab soalan ini soalan antarabangsa. Orang antarabangsa. Hebat. Kita bertoleransi bukan bermakna kita boleh berkahwin dengan orang lain. Okey, sebab perkahwinan dalam Islam berlainan dengan agama lain. Kita adalah ibadat. Kerana perkahwinan itu adalah pembinaan muassasat institusi agama yang bersifat nukleus dalam masyarakat. Itu keluarga. So kalau seorang itu berkahwin seperti sebagai negara dia mengizinkan kahwin pelbagai agama, itu akan menjahanamkan agama kita. Kerana agama dibentuk dalam keluarga. So sebab itu walaupun kita bertoleransi,
boleh berkawan, boleh berbincang, boleh berniaga sekali dengan orang bukan Islam. Tetapi berkahwin tidak. Kerana perkahwinan ini sebahagian daripada kepercayaan agama kita untuk mewarisi agama. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Mewarisi aku dan mewarisi pewarisan Nabi Yaqub, iaitu dalam nubuwah. Sebab itu ada juga orang bukan Islam bertanya, kenapa kita tidak boleh berkahwin dengan orang Islam? Jawapannya kerana kahwin itu adalah unsur agama kami. So seperti mana agama mereka ada pantang larang dan kita menghormati pantang larang mereka, begitu mereka ada. Toleransi ini bukan hanya dipupuk pada orang Islam, kepada orang bukan Islam juga perlu dipupuk toleransi supaya mereka menghargai. Tetapi dalam sejarah memang orang bukan Islam menghargai kita. Melainkan mereka yang ada niat yang buruk. Sebab orang bukan Islam ini dia bukan sama darajat. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Tak sama kedudukan ahli kitab ni, ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang bangun malam. So kita berinteraksi dengan orang bukan Islam ini mengikut darajat. Abu Talib orang bukan Islam, tetapi akhlak sumbangannya kepada Islam sangat hebat. Jadi orang Islam bila bertoleransi bukan bermakna kita menggadaikan akidah kita. Infitah biduni zawaban. Makna keterbukaan tanpa kecairan. Itu istilah Syekh Qaradawi. Tanpa kecairan. Kita tidak cair. Okey. Kita kuat seperti mana bukit yang tidak dapat digegarkan oleh angin yang kencang. Oh, itu dia. Okey, kita adalah selembut sutera. Toleransi selembut sutera. Akidah seperti bukit yang tidak dapat digoncangkan. Toleransi selembut sutera, akidah seperti bukit yang tak dapat digoyangkan. Oh, cantik tu. Cantik. Itu. Kita update dalam status kita. Tetapi kita tidak hanya berprinsip tetapi tertutup. Tadi kita Ustaz ada sebut prinsip tadi Ustaz. Ya. Maknanya sempadannya adalah pada prinsip jangan sampai tersebut. kita mengadakan akidah kita. Mana dia syirik kepada Prinsip. Allah. Prinsip perkahwinan, kezaliman, tidak berakhlak, bercanggah dengan fitrah macam LGBT. Kita tidak boleh bertoleransi. Kita bagi hak mereka untuk bekerja, tapi kita tidak boleh bertoleransi menerima mereka sebagai satu juzuk daripada masyarakat. Kerana dia bukan hak, mereka tidak ada hak untuk menjadi LGBT. Cuma kita mesti rawat mereka. Hak mereka adalah untuk menerima rawatan menjadi lelaki semula. Okey. Ataupun menerima rawatan untuk menjadi perempuan semula. Walaupun orang nampak macam ganas, tapi sebenarnya dunia begitu. Laki kahwin laki tidak menghasilkan anak. Mereka jawab pula, Ustaz, ada yang kahwin laki perempuan pun tak dapat anak. Itu kes sikit. Itu cara fikir tak betul. Ada je kalau orang makan yang mana ada yang sakit, ada yang tak sakit. Benda tu kita tak boleh kita jadikan sebagai dasar pemikiran. So dalam kehidupan kita, toleransi pada amalan, pada cara kita berinteraksi dengan orang, cara dalam bentuk wasilah, bukan pada menggadaikan akidah kita. Jadi kita terbuka tanpa cair, kita tertutup tanpa ta'asub. Dan kita tengok toleransi ni Ustaz pada semua tempat dalam kehidupan kita. Tapi Ustaz, satu soalan. Okey. Boleh Ustaz soalannya, ada tak tempat yang kita tak perlu bertoleransi selepas ini Ustaz? Betul. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sebab apa kadang-kadang orang rumah kita ni orang Kedah. Yang si suami dia orang Kelantan Zat. Yang si isteri ni masak sambal belacan Zat. Allah Pedas Allah. sangat. Allah. Kalau orang Kelantan dia kadang dia makan manis-manis, budu. Ustaz orang Kelantan kan? Saya asal orang mana? Kedah. Saya orang Kedah, Oh, Pantang Kedah. Kalah. Saya orang Pantang Kalah. Ustaz makan pedas Zat? Saya sangat. Sangat makan pedas. Mesti setiap benda ada cili. Tapi masalahnya orang rumah Ustaz
Bukan Kedah kot. Kau Depa Kedah juga? depa Kelantan, depa kurang sikit. Oh, Kelantan. Kurang sikit. Jadi macam Kelantan ni kadang ada masak manis, Ustaz. Betul. Jadi kadang-kadang dalam masakan pun kena ada toleransi juga, Ustaz. Betul. Maknanya orang rumah, Ustaz, dia kenalah belajar macam mana masakan orang utara. Ya, betul. Betul, saya. Betul. Okey, baik. Jadi itu dalam keadaan masak, bahasa, budaya dan sebagainya. Namun begitu, ada ke tempat, Ustaz, yang kita tak perlu bertoleransi ni? Silakan, Ustaz. Okey. Satu soalan yang sangat menarik ya, Dak Iman. Jadi toleransi dalam perkara-perkara yang halal. Bila halal, dia akan ada minat. Dipanggil dalam psikologi itu kecenderungan. So setiap manusia ni ada kecenderungan berdasarkan pendidikan di rumah dia, alam sekitar dia, environment dia. So kita melihat Rasulullah sendiri bila Khalid bin Walid makan dhab, Rasulullah tak makan. Tetapi Rasulullah berinteraksi dengan beliau dengan membenarkan dia makan. So kita macam tu, kalau kita tak suka kita makan, janganlah kita mana bergaduh, tak bagi makan apa yang aku makan saja. Tak betul macam tu. Tetapi ada guideline dia. Makanan yang haram, yang tidak disembelih, hanya dalam faktor kelaparan tanpa darurat, jangan kita ke darah. Ada. Orang ambil enteng begitu, ambil ringan. Kadang-kadang yang dimasak oleh orang bukan Islam, ataupun kita katakan minuman-minuman yang ada syubhat. Tak apalah, kita tak fikir tawakal. Tak boleh begitu. Sebab al-aklu minad-din. Kata Imam Ghazali rahimahullah, makanan ini urusan agama. Sebab saya sebutkan toleransi. Sebab orang yang menjaga agama pasti dia menjaga makan. Walaupun tempek dekat kedai tu kebersihan grade A, Ustaz. Dia itu pun tak boleh ke? Itu mesti ada logo halal. Dia beza kebersihan dengan halal. Sebab tu saya galakkan para peniaga yang ada kemampuan ambil pada lesen dan juga mohon persediaan halal. Saya sendiri belajar eksekutif halal. Saya ada persediaan eksekutif halal dan saya belajar macam kita mendalami dan kita tahu sebuah sedikitlah walaupun kita tak praktis. Tetapi untuk kita nak tahu bagi kita tuan-tuan perempuan, bila satu restoran itu ada sijil halal, mana tu tak ada tikus, tak ada lipas, kuku dia bersih, bilik ayak dia mungkin 4-star, kemudian pada dia disuntik, makanan semua dilistingkan, maksudnya kita tahu dia ramuan daripada ramuan apa, kemudian makanan dia pasti halal, tukang masak dia orang Islam, kemudian gas tidak terbuka. Itu maksudnya bila ada satu logo halal dalam restoran. Bila tidak ada logo halal, mungkin terdedah pada lipas, tikus, semua terdedah. Mungkin kuku dia hitam. Dia gaul-gaul. Sebab kalau kita fikir satu kedai yang tidak ada logo halal, dia mesti tak pakai topi. Sebab ni syarat wajib ni. Sebab tu kita pergi restoran yang ada logo halal, dia wajib pakai ni. Dia tak pakai songkok, dia pakai topi. Jadi pekerja dia semua sudah disuntik. Bukan letak Bismillahirrahmanirrahim itu salah guna kan. Takkan letak wa may yattaqillah ja'ala lahu makhraja. Letak kat depan, Ustaz. Itu makhluk yang bahaya. Makhluk yang bahaya. Tapi Ustaz, dekat kadang saya takutlah nak makan dekat mall, Ustaz. Tapi kalau Ustaz sebut tadi, bila ada logo halal tu okeylah kot ya. Ya, mereka akan diaudit pada setiap 6 bulan. Jadi dia pegawai audit akan cek bilik ayak, cek pekerja. Sebab tu kadang-kadang ada pekerja disita. Jumpa tikus. Allah. Kena bersihkan dulu. Mungkin itu kalau kecil dalam 3 bulan, 4 bulan. Ada satu hotel tu, dia dapat logo halal dah. Tetapi apa masalah dia? Dia pergi beli bahan daripada Thailand. Kicap. Bila dia audit, tengok bahan tu belum dapat lagi halal. Restoran boleh makan, cuma logo halal ditariklah. So kalau kita nak makan, kita ada keraguan. Sebab kicap tu mereka tak mohon. So kita tengok bila ada logo halal, betapa integritinya sebuah syarikat tersebut, betapa integritinya sebuah restoran tersebut. Itu di atas benar-benar yang kita kena tahu. Sejauh mana kita toleransi. Tetapi kalau tepi gerai tu, kita lah. Tanya Kak Pah. Kak Pah. Sijil halal dia Kak Pah. Tanya pula Kak Majid tu penting. Dia nak tampal kat mana kita tak tahu. Maknanya Ustaz, kalau kita pergi kat tempat-tempat mewah, di hotel, di mall dan sebagainya, tengoklah sijil halal ada ke tidak. Betul, sebab kan? tak semua hotel ada sijil halal sebab dia tidak mematuhi. Sebab di hotel, sijil halalnya tidak diletakkan pada hotel sebab hotel tak dapat sebab dia pada wine dan sebagainya. Kalau 5 star sebagainya. Sijil halal itu diletak dalam di dapur, restoran? Di dapur. Sebab itu saja yang dapat sijil halal. Sebab tu kalau kita pergi hotel-hotel mewah, kita kata tanya lah, ada sijil halal tak? Kita tak tahu bahan apa dia guna. Ada setengah tak ada. Itu yang pentingnya. Kalau kita pergi Singapura, hotel dia elok. Tapi kita tak makan restoran sebab tak ada sijil halal.
Okey. Kita makan kedai mamak jugalah kat luar Mamak tu. juga kat luar tu. Okey, So baik itu Ustaz. di atas panduan dia. Ada panduan dia. Baik. Berhati-hati sebab apa? Ustaz pun pernah sebut Ustaz maknanya apa benda yang haram dalam badan kita ni menjadi apa ni? Bahan bakar dalam api neraka. Baik Ustaz, sahabat kita ni nak tanya satu soalan Ustaz berkaitan dengan sosial ni. Bersama dengan Ana Karnina, apakah fik toleransi memandang kepada sosial dan hubungan antara agama berkaitan kerukunan agama Islam? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh jarak sosial dan toleransi kehidupan bersama permasalahan interaksi sosial antara agama? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Hashtag biar tahu jangan keliru. Tinggi juga soalan ni Ustaz. Sangat. Mungkin dia banyak baca legal perlembagaan. Tapi Ayat nombor tinggi juga tu. Tapi sebenarnya saya mengajak orang Malaysia supaya membaca perlembagaan Malaysia. Membaca undang-undang Malaysia. Kita dengan kontrak sosial yang sudah ada itu melambangkan kepada toleransi. Dalam perlembagaan kita, Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama rasmi, agama persekutuan. Dan situlah membentuk hak orang Islam mendapat sedikit, bukan kelebihan, keistimewaan. Dia beza, kelebihan. Kita tak ada kelebihan ke atas orang bukan Islam. Kepada orang bukan, kita tidak ada kelebihan ke atas hak orang bukan Islam. Hak kita semua sama. Okey, makna dia mereka dapat bekerja, mereka dapat memiliki, mereka dapat berkahwin. Tapi kita dapat keistimewaan. Takut orang faham kita dilebihkan. Kita tidak dilebihkan. Sebab Islam sendiri memberi hak masing-masing. Apa kepada kami, kamu dapat. Tapi kami ada keistimewaan sedikit. Jadi beza. Macam mak lah. Mak kadang-kadang ada anak yang lebih afdal daripada mak. Tetapi mak ada kelebihan ke atas anak. Itu beza keistimewaan dengan kelebihan. Kemungkinan mak itu kurang afdal daripada anak dia. Maryam dengan Aisyah lebih afdal daripada Maryam. Okey. Tetapi keistimewaan tetap mak. Wa kana barram biwalidati. Aisyah itu berbakti kepada ibunya. Tak kira lah besar mana pun anaknya. So kena bezakan keistimewaan dengan kelebihan. Okey, bila kita dapat bezakan keistimewaan, kita membicarakan contoh keistimewaan hak Melayu, tapi bukan kelebihan orang Melayu ke atas Cina. Tidak ada lebih la fadla li arabiyyin ala ajamin, ini nas hadis. Tak ada kelebihan bangsa Arab ke atas bangsa bukan Arab. Wala ajamiyyin wala ajamin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan bangsa bukan Arab ke atas orang Arab. Masing-masing adalah equal. Tapi ada keistimewaan orang Arab dia. Maka bahasa mereka bahasa Al-Quran. Kaabah ada dekat mereka. Itu bukan kelebihan. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. So, bila kita dapat bezakan di sini, kita boleh bertoleransi. Dan orang Cina pun, orang bukan Islam pun faham, kami dapat hak, misalnya dapat buat sekolah tubuh agama, sebab negara ini adalah dia punya agama Islam, agama persekutuan. Dan membolehkan semua berinteraksi dengan agama mereka tanpa menyebarkan agama mereka. Itu nas di dalam perlembagaan dan dipersetujui oleh semua bangsa ketika mana membuat kemerdekaan yang dibentai oleh Tunku Abdul Rahman kita rahimahullah. So kalau kita faham benda tersebut, sebenarnya Malaysia telah mencapai toleransi pada sejak kemerdekaan. Bahkan kita tengok segi ekonomi equity saja, orang bukan Islam lebih banyak equity mereka daripada orang Islam. Dan itu benar biasa. Daripada sejarah pun orang Yahudi lebih kaya daripada orang Islam. Tetapi itu bukanlah kita nak kata dia Islam nak menghalang mereka kaya. Tak boleh, kita kena runtuh rumah mereka, kita kena halang mereka. Tak perlu sampai begitu. Kita kena di dunia ni siapa bekerja kuat dia kaya. Tidak boleh kita kata di dunia ni mesti orang Islam paling kaya. Memanglah kita nak macam tu. Tetapi kalau tak kaya lah macam mana. Tapi poin dia itu kaedah kita berinteraksi, fahami. Bukan kita nak tahu agama mereka, rukun agama, tak perlulah. Cukup dengan kita membiarkan mereka mempraktik agama apa mereka tanpa mencemari perlembagaan dan juga adat resam yang telah dipersetujui bersama dalam peruntukan undang-undang. Itu yang pertama. Okey, yang kedua berkenaan tadi, saya rasa sama soalan yang kedua tu. Sama. Jadi tak payah saya ulang semula. Okey, baik Ustaz. Kita nak raikan soalan kawan kita ni di Facebook ni Ustaz. Sebab baru-baru ni kan kita meraikan kemenangan Malaysia. Macam-macam Ustaz, lontar pelurunya, naik basikalnya, dan Paralimpik Ustaz. Saya nak sebut Paralimpik. Saya keliru. Ada lagi. Jadi maknanya kita masih bangga lah Ustaz. Betul. Walaupun mereka ni kelainan upaya ataupun istimewa. Betul. Tapi mereka ni dapat menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Betul. Tapi Ustaz, kita nak cerita pasal toleransi terhadap golongan seperti ini. Muhammad Izzuddin, sememangnya Allah SWT menjadikan seluruh manusia berbangsa-bangsa.
ada yang sempurna dan ada juga yang dikatakan golongan OKU. Adakah fake toleransi ini terpakai juga kepada manusia biasa yang sempurna? Kepada golongan yang sempurna perlu bertoleransi dengan golongan OKU. Sebagai contoh, bertoleransi dengan golongan OKU ketika hendak meletak kenderaan, di mana tempat meletak kenderaan tersebut hanya dikhaskan kepada golongan tersebut tetapi diambil peluang oleh golongan yang sempurna. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Maklum Ustaz, kita faham OKU ni golongan yang lemah, ya, yang perlu diberi perhatian oleh semua masyarakat. Kerana Allah Ta'ala tarik sedikit nikmat mereka, cara berfikir, mungkin mata. Tetapi setiap apa yang Allah tarik digantikan di syurga. Dalam hadis Bukhari menyebutkan sesiapa yang Allah Ta'ala sebut menarik habis batai. Dua kekasihnya itu mata. Allah Ta'ala ganti syurga kepadanya. Dan kiaskan dalam semua benda yang Allah Ta'ala tarik. Jadi jalan ke syurga itu sangat pantas. Sebab itu kita kena menghormati mereka. Saya suka pendekatan tasawuf. Ahli tasawuf memandang mereka ni adalah orang yang lemah, dan orang yang lemah ni mustajab doanya. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi fuqaraikum wa du'afaikum. Dalam hadis menyebutkan kamu tidak diberi rezeki dan diberi pertolongan melainkan disebabkan adanya orang miskin dan orang-orang yang lemah. Laula syuyukhun ruk'u wa bahaim rutta'u wa lisira rudda'u asab alaikumul adab. Kalau tidak kerana orang tua yang sedang rokok, kanak-kanak yang menyusu, binatang yang merayap, akan ditimpa azab. So golongan OKU ini adalah benteng. Memang tentera kita benteng negara kita, polis benteng negara kita, tetapi secara maknawi dan rohaninya golongan OKU ini benteng kepada negara kita. Doa mereka, sembahyang mereka, sujud mereka. Kerana Allah Ta'ala bersama dengan orang yang lemah, orang yang mustadaf. Sebab itu kita kena sayangi mereka, minta doa daripada mereka. Saya melihat sejarah-sejarah orang-orang soleh begitu, mendampingi orang-orang yang lemah. Sebab itu Rasulullah mendampingi orang yang lemah. Maka kita jangan menghina mereka, kerana penghinaan kepada mereka itu akan menyebabkan takut, termasuk dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, iaitu kita mengherdik anak yatim. Bukan ayat di situ hanya memfokuskan anak yatim, tapi difokuskan kepada ilahnya golongan yang lemah. Sebab yatim itu lemah. OKU lemah. Kalau kita mengherdik, menghina mereka, kita takut termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Maknanya mereka ni bukanlah orang kata apa kekurangan, tetapi mereka ni istimewa, Ustaz. Less is more. Less is more. Ya. Kekurangan itu sebenarnya adalah satu hikmah. Allah Ta'ala bagi orang tu kurang supaya meningkatkan daya kasih sayang. Imam Ibn Qayyim menghuraikan konsep kelemah ini. Kanak-kanak sangat lemah. Nak minum tak boleh, nak berjalan tak boleh. Allah Ta'ala campakkan kasih sayang kepada ibu bapa untuk jaga mereka dalam tempoh yang lama. Dukung. Kalau besar kita dukung, kita sepak lah. Tetapi sebab kasih sayang diangkat. Cara automatik kita akan sayang anak kita. Betul. OKU ni, kalau kita nak tengok jiwa kita bersih tak bersih, kita sayang mereka. Kalau kita sayang mereka, kita hormat mereka, masih ada rahmah. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah Ta'ala itu sangat lemah lembut, sopan santun. Maka sopan santun kita. Yuhibbu rifqa. Allah Ta'ala lembut, sopan santun. Dia suka kepada sopan santun. Aisyah satu ketika, ni contoh dia, sopan santun dengan pintu. Yahudi kata kepada Rasulullah, dia marah, dia ketuk pintu kuat. Arifqa ya Aisyah, lembut dengan pintu. Kalau pintu pun kita kena lembut, bagaimana dengan orang yang OKU? Dengan pintu bukan toleransi, Ustaz. Kita mengamuk, begitu, tak nak marah. Itu akhlak yang tidak baik. Kerana Rasul tengok Aisyah, arifqa ya Aisyah, lembut dengan pintu. Man ahsana ila kulli syai'in ahsana ilaihi kullu syai'in. Siapa yang buat baik kepada semua benda buat baik kepadanya. Sebab itu binatang sayang tuan dia. Kita tengok ada orang belah harimau. Sebab daripada kecil dia buat baik pada harimau. Harimau jaga dia. Anjing jaga dia sebab dia buat baik kepada binatang. Ini kaedah tasawuf. Siapa yang buat baik kepada semua makhluk buat baik kepadanya. Sebab itu tidak heran. Dalam gambar anjing kita tengok kucing tolong ni, yang ni tolong manusia. Sebab dia telah menepati sifat humanity, kemanusiaan. Maka Allah Ta'ala balas orang makhluk, semua makhluk sayang kepadanya. Saya suka. Ada cerita seorang sahabat perempuan, seorang wali Allah. Dia terlepas daripada kafilah Rasulullah untuk balik ke Madinah, terjumpa singa. Masya-Allah. Jadi dia kata, wahai singa, aku adalah sahabat Rasulullah. Singa tu bawa balik Madinah. Masya-Allah. Masya-Allah. Cuba kita jumpa singa. Singa, saya sahabat Dai Aiman, sahabat Fawad Fadil. Tolong bawa saya ke zoo negara. Bukan bawa zoo negara, dia bawa dalam perut. Dia bawa pergi restoran, Ustaz. Dia bawa pergi restoran habis. Aduh, ya Allah, Ustaz. Baik, Ustaz.
Tadi Ustaz ada sebut tentang kasih sayang. Mungkin toleransi ini kita boleh kaitkan dengan kasih sayang. Ustaz, Itu asasnya. Asalnya. Selepas ini Ustaz. Ya, betul. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada mak-mak kita, ayah-ayah kita tu kan, sedang siapkan sarapan tu sambil-sambil boleh buka TV 9 ni Ustaz. Alhamdulillah seronok kita. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bincangkan satu topik yang cukup menarik lah, berkaitan dengan fiqh toleransi. Satu perkataan Arab yang Ustaz kongsikan tadi, tasamuh. Tasamuh, betul. Ejaan macam mana Ustaz? Tasin alif mim ha. Tasamuh. Sebab saya ingat ada Pak Arab tu dia kata lau samah. Lau samah ni dalam bahasa Melayu apa Ustaz? Excuse me. Excuse me. Izinkan saya. Izinkan saya. Tapi daripada kan? perasaan maksud tasamuh dah, dia bagi izin juga tasamuh lah. Tasamuh. Jadi tasamuh tu yang kita nak pahat betul-betul pada diri kita. Iaitu apa tu? Berlapang dada. Dalam apa saja perkara kita kena berlapang dada, betul Ustaz? Betul. Tak kira apa saja pun. Hatta tadi Ustaz, mak-mak tengah masak pun kena bertasamuh Ustaz. Jangan bergaram banyak sangat. Baik, sahabat kita ada nak tanya satu soalan di Facebook Ustaz, boleh kita raikan? Betul. Okey, kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Bagaimanakah toleransi Rasulullah SAW dalam rumah tangga terhadap isteri-isteri baginda sebagai ketua keluarga? Adakah amat penting bagi seorang lelaki yang menjadi ketua keluarga untuk berbuat baik terhadap isteri dan ahli keluarga mereka? Orang kata nak tahu seorang itu baik ataupun tidak, lihat bagaimana dia bercakap dan melayan isterinya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Betul lah, toleransi Rasulullah sangat besar bersama isterinya, isteri-isteri, dan melihat kepada faktor umur. Ada yang Rasul ingat cerita, macam Sayyidina Aisyah, dia muda, dia suka bercerita, Rasul layan saja. Yang dewasa, cara Rasulullah melayan cara dewasa, makna dia ada kadang-kadang merajuk itu normal. Makna dia pernah Rasulullah merajuk dengan isteri mereka sebab ada perangai yang tidak Rasul suka. Rasulullah duduk masjid lama. Jadi toleransi ini adalah dalam bentuk meraih kesukaan dan meraih tabiat yang mereka itu suka. Jadi ini di antara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga bertoleransi dengan membantu mereka, iaitu menjahit baju sendiri dan sebagainya. Itu bukan satu kewajipan, tetapi ia merupakan akhlak yang mulia. Sebab kita tak boleh nak target, sebab saya faham soalan ni banyak orang perempuan tanya dia nak bubuh isteri dia. Suami duduk sebelah kan? Duduk sebelah. Tapi sebenarnya toleransi bukan hanya suami, dua pihak lah. Okey. Isteri bertoleransi, suami bertoleransi, dan tidak akan ada kesempurnaan sebenarnya. Jadi maknanya bertoleransi dalam menerima kelemahan. Itu yang terbaik. Dan kita saling memaafkan. Sebab kalau kita nak tiru biji Rasulullah tak akan tercapai kita dengan sifat kelemahan. Tetapi paling kurang suami itu dia boleh mendengar dan dia boleh membantu dari aspek-aspek yang dia boleh tolong. Mungkin dia tak boleh tolong aspek dapur, dia boleh aspek dia beli barang di luar. Sidai baju. Sidai baju dan sebagainya. Jadi dia tak boleh nak jadikan suami tu hamba dia, sehingga orang perempuan dia macam tu. Tapi paling kurang suami pun begitu juga, dia tak boleh aspek isteri dia masak sedap macam mak dia. Betul. Tak boleh. Jadi makan pejam mata jelah. Bukan jadi tapi isteri tu dah masa dia belajar. Jadi dengan aspek toleransi saling memaafkan, kita bermula daripada kosong, lama kelamaan dia akan menjadi pada satu keluarga yang sempurna lah. Sebab apa? Bila kita berkahwin ni, dia akan jadi macam lautan lah. Kadang okey, kadang tiba-tiba ribut. Jadi itu satu benda yang normal. Dan kita jangan heran, kita saja yang bergaduh. Tak ada, semua orang bergaduh. Dalam dunia ni semua orang bergaduh. Tetapi bagaimana kita nak berinteraksi ketika kita bergaduh. Kita yang sabar ke, ataupun isteri yang sabar ke, itu yang kita kena belajar supaya kita dapat menjaga
bahtera walaupun digoncang macam mana pun kita dapat mengawal dengan baik. Tapi yang ni lagi goncang, Ustaz. Ya. Yang ni lagi goncang. Apa itu? Apa Kawan itu? kita ada tajuk Rahimah Sahur ni. Berpoligami bukan suatu yang mudah. Ia pasti memerlukan toleransi antara para isteri. Apakah ciri-ciri isteri yang mampu bertoleransi dan adakah apabila isteri-isteri bertoleransi menampakkan kelemahan kaum hawa? Macam mana ni, Ustaz? Tak ada. Bila isteri bertoleransi itu menunjukkan ketinggian akhlaknya yang tinggi. Namun memanglah dia akan merajuk. Jadi toleransi apabila suami dia pergi pada rumah yang lain, dia sanggup redha dan dia dapat menerima hakikat tersebut. Jadi dia bertoleransi apabila mungkin suami dia nampak kadang-kadang tidak mesra, dia maafkan. Tetapi dia mesti melihat kepada dua aspek lah. Nafkah diberikan, kewangan dan juga nafkah kasih sayang itu yang patut dia utamakan. Yang lain tu dia maafkanlah. So dalam poligami perlu juga isteri memahami bahawa suami dia adalah manusia dan mereka perlu kepada kemaafan. Tetapi kalau dia dia pun tak dapat jaga suami dengan baik, itu dia pergi mahkamah lah. Itu pun ada hak dia. Tetapi kita nak bincang isu yang kepada bergaduh. Kita bincang kepada sentiasa akan bergaduh, kemudian baik balik. Macam kita adik-beradik lah. Tetapi isteri tahu batas-batas. Jangan maki suami, jangan mencemarkan nama suami di media sosial, jangan mencemarkan suami kepada orang ramai. Sesungguhnya isteri ni, dia depan suami okey, dia cerita satu kampung. So itu tidak ada sifat yang baik. Tapi sebenarnya macam mana pun berlaku, last sekali suami kena maafkan isteri-isteri dia, isteri-isteri pun kena maafkan suami dia. Walaupun ada ancaman pada akhirat. Itu ancaman supaya suami berlaku adil, takut sengit di akhirat. Tapi bukanlah nak suruh isteri itu target memang suami dia nanti badan sengit dah. Target dia adalah untuk suami, tetapi peranan isteri sentiasa memaafkan, insya-Allah. Okey, Ustaz. Dalam musim PKP Ustaz banyak ceramah online, Ustaz. Online je, kita memang ada online lah, macam mana tak boleh terbang. Tak boleh terbang ke mana-mana, Ustaz. Tapi Ustaz, benda yang tak syok lah kan. Kalau biasanya sebagai penceramah, kita ceramah online, Ustaz, yang tak syok ni orang yang dengar kita tu dia tutup kamera, Ustaz. Ya, betul lah. Kadang-kadang ada bukan tak pakai baju, tak pakai tudung. Jadi Ustaz, itulah masalahnya. Tapi guru-guru ni sangat bertoleransi, Ustaz. Betul. Kepada murid-murid. Jadi ni sahabat kita nak tanya bab tentang guru dan pelajar ni. Di zaman moden, kita bersama dengan Kak Ju Zabidi. Mungkin cikgu ni. Mungkin cikgu juga kan. Di zaman moden ini, guru menghadapi cabaran besar dalam mendidik pelajar. Apakah sikap toleransi juga merupakan salah satu cara mempertingkatkan hubungan baik di antara guru dan pelajar? Betul, itu sebenarnya guru dan pelajar adalah pendidikan rohani sebelum pendidikan fizikal. Pendidikan ilmu-ilmu yang lain. Guru ini adalah mereka yang mengembangkan minda. Sebab itu dia kena berjiwa besar 100% daripada anak muridnya. Dia tak boleh perangai macam anak murid dia. Sebab dia adalah pendidik. So, bagi saya, seorang guru yang cemerlang, yang berinovasi, dia mengenal siapa anak muridnya. Itu adalah sunnah-sunnah yang baik. Etika-etika guru yang baik. Dia kenal, dia mungkin anak orang kaya, yang ni mungkin anak orang miskin, ini mungkin dia bermasalah. Dia mengenal pasti sehingga dia boleh berinteraksi dengan baik. Saya tengok ada gambar IG tu menarik, ni kisah orang Arab lah. Hari-hari dia rotan anak murid dia sebab main lambat. Satu hari dia siasat, dia tengok rupanya lambat tu dia terpaksa hantar abang dia yang OKU ke sekolah dulu. Masya Allah. Anak orang miskin. Jadi dia tengok, dia tersentuh. Saya pun tengok menitih air mata. Emosi. Saya jadi tengok drama emosi sikit. Saya tak Melayu, apa kali tengok teriak lah. Jadi apa nama dia, bila dia tengok, budak tu comel dah lah. Comel. Cikgu dia pergi rotan tak. Dia pergi tengok, rupanya dia ada masalah. Akhirnya, bila sampai ke sekolah, rotan tu dia bagi kepada anak murid dia untuk rotan dia. Murid tu? Dia beri kepada murid tu? Sebab dia rasa dia bersalah, dia rotan orang yang tak bersalah. Masya Allah. Mungkin salah segi undang, dia main lewat. Tetapi ada asbab dia. Ada trigger dia. Jadi cikgu-cikgu sebelum merotan atau marah anak murid kena tahu suasana dan situasi student. Kita tak boleh harap student faham cikgu. Sebab dia budak-budak. Betul lah. Ya, tetapi kita boleh berinteraksi dengan ibu bapa dia. Sebab itu guru yang dia genetik ni, yang bertenaga ini, dia mengetahui siapa dulu anak murid dia sebelum dia mengajar. Ar-rifqu qabla ta'lim. Sayang anak murid sebelum mengajar dia. So bila kita sayang anak murid kita, kita akan ajar dengan sempurna. Jangan kita target hanya untuk
sijil tinggi dan sebagainya. Tapi target bagi dia minat belajar dahulu. Bagi dia minat membaca. How to love, macam dia nak bercinta dalam satu sekolah. Letakkan benih cinta dalam sekolah akan berkembang ilmu. Tapi kalau benih kebencian itu ada dalam sekolah, ilmu ni akan lari daripada budak-budak tersebut. Cinta akan menambahkan ilmu. Maknanya cinta ni menjadi magnet lah ilmu ni Ustaz Dengan cinta berkembangnya bunga. Dengan cinta bersinarnya cahaya matahari. Itu boleh sajak sikit Ustaz Boleh sajak Nanti sikit. saya lama dah tak tulis saja. Nanti saya akan sebut dengan cinta berlakunya perkembangan masuk ilmu dan sebagainya. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita nak bercakap dengan Ustaz lah, boleh ke? Boleh, silakan. Okey, Haji kita Ilyas bersama dengan Ilyas Abu Bakar. Dipersilakan Syekh Ilyas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya daripada Hitam Perpinang. Oh, dipersilakan. Silakan. Dan Iman juga Ustaz Fawaz tadi. Ya. Sihat kan? Alhamdulillah. Soalan saya begini, adakah toleransi ini perlu dimulakan di dalam keluarga terlebih dahulu? Seperti contohnya ambil berat, pertimbang rasa, kasih sayang, tolak ansur. Dan juga ada juga sharing, caring di situ. Perlu dibawa keluar ke lebih jauh lagi. Seperti kadang dalam keluarga ini, seperti ayah bapa ni dia menggunakan kuasa veto, kuasa pembatal yang selalunya ada pada bapa lah. Ya. Dia akan membatalkan setiap cadangan anak-anak ataupun isteri. Apa yang perlu dilakukan? Adakah dia bermula dengan sifat tawaduk hati juga perlu dititik berat juga? Ya, itu soalan saya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus. Sharing, loving, apa tu Ustaz? Dengan Caring. Tetapi sebenarnya sebelum Okey. bermula dengan keluarga Dai Aiman, bermula dengan diri sendiri dulu. Tasamuh dengan diri kita. Kita maafkan diri kita, kita bantu diri kita. Kemudian dengan keluarga, sebenarnya konsep toleransi ini bermula dengan satu istilah. Let the good idea win. Let the good idea win. Biarkan idea yang menang, bukan orang yang menang. Di situ akan menghasilkan toleransi. Bukan masalah isteri yang bagi cadangan, bukan masalah siapa menang, masalah good idea. Tapi saya punya idea lagi bagus Ustaz. Good idea itu dilihat dari natijah lah. Maknanya kadang-kadang anak yang jumpa keputusan. Bagi cadangan dan jumpa Betul. keputusan. Kalau kita ego, sedangkan cadangan itu baik, kita satu keluarga rugi. Faham. Kita tengok cerita Nabi Sulaiman AS, dia untung. Mula je nak hukum burung hu sembelih. Sebab dia hilang. Bila burung hu buat cerita Balqis, kerajaan Sabak, dia bertoleransi, tak apa aku maafkan kau. Sebab dia dapat maklumat yang mana dia pun tak tahu. Rupanya ada kerajaan lagi yang ada di sana, kerajaan Balqis. Kerajaan Sabak. Kalau tidak ada tasamuh daripada Nabi Sulaiman AS, maka rugilah Nabi Sulaiman. Jadi dalam sifat toleransi ni kita membina kehidupan yang lebih luas. Ingatlah bahawa tak ada sistem akhlak yang baik melainkan menatijahkan impak yang baik kepada semua orang. Sombong natijahnya orang benci. Tawaduk orang sayang. Okey? Ujub natijahnya orang akan benci kita. Tetapi kita humble, orang sayang. Sebab tu let the good idea win ni satu kaedah yang boleh digunakan dalam kerajaan, boleh digunakan dalam manajemen, boleh digunakan dalam syarikat, boleh digunakan dalam keluarga. Sebab ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Walaupun idea anak kecil Ustaz. Betul. Saya tak tahu contoh dia betul tak betul. Ada satu syarikat tu, title ni Israiliyat kot. Jadi dia syarikat air lah. Dia kehilangan idea sebab pasaran macam menurun. Makna dia sale menurun. Sale menurun, dia duk fikir, bincang dengan bos ni. Macam mana kita nak tingkatkan prestasi kita punya jualan kita. Dia pun kehilangan idea. Kebetulan dia punya mate syarikat tu, dia buat ayam tu hantar minuman. Kopi. Dan saya sembang je kopi tu. Dia ada idea lah. Ready sikit. Yang ni kaki arak. Dia kata, buat tin lah. Dia kata, dia buat botol apa? Dia pun terfikir. Dia sembang biasa je. Terfikir buat tin. Laris terus. Sebab dulu kan minuman air-air ni dengan botol. Botol ni sama ada balik rumah, kena banyak lebih. Minum di situ dapat kurang sikit. Betul. Tapi susah lah. Kalau nak kereta takkan nak bawa botol. So bila buat tin, melonjak kedai air tu. Cuma muskilahnya, nak tanya, yang bagi idea tu dapat persen tak? Itu yang saya kata Israiliyat tu. Jangan lupa tuntut Sebab idea tu menjadikan orang tu kaya berbilion-bilion. So dengan konsep let the good idea win, menjadikan semua orang akan berjaya.
Sebab itu idea milik semua orang. Bukan milik individu bila dikeluarkan. So kita jangan kata aku ni bos, patut aku cerdik daripada dia. Takkan rugi. Dengan orang yang atas-atas ketua jabatan sebagainya. Kalau dia punya orang bawah bagi cadangan yang baik, dia pun nak tolak. Sebab kata mencabar diri dia. Itu rugi. Sebab itu Rasulullah SAW menerima idea-idea sahabat yang semua untung-untung. Sebab itu Rasulullah SAW dalam perang Uhud, Rasulullah nak duduk di Madinah. Sahabat tak duduk di Uhud. Okey. Rasulullah baralah. Rasulullah. Sebab let the good idea win. Maknanya Ustaz, walaupun tak kira lah cleaner tadi pun je nak bagi cadangan, kita ambil cadangan dia. Mungkin cadangan tu boleh menyebab untung. Dia petunjuk dia ada 4. Al-Quran, kemudian sunnah, Al-Quran sunnah, kemudian petunjuk pengalaman. Pengalaman. Kemudian petunjuk akal. Kemudian petunjuk perasaan. Okey Ustaz. Kita ada petunjuk. Kadang-kadang dia ada pengalaman, kita tak ada pengalaman. Dia bagi petunjuk walaupun dia cleaner. Kita berjaya. Maknanya dia pun jadi guru kita. Betul. Lah kan. Kita berehat seketika Ustaz. Betul. Baik, Silakan. kita kembali selepas ini dalam bisnes pun ada toleransi Ustaz. Betul. Okey, jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kalau pagi-pagi kita makan nasi lemak Ustaz. Tapi nasi lemak tu Ustaz, dia letak harga tinggi sangat. Aduh. Sampai RM1.50. Saya minta diskaun. Saya kata RM1 cukup lah. Dah lah, apa tu, dia punya kacang 3 ketut je. Lepas tu timun tu Ustaz, dia potong kecil-kecil letak dalam tu. Sampai tak jadi timun lah. Sampai tak ada timun. RM1.50. Alah, diskaun sikit boleh kot Ustaz. Okey, sebenarnya dalam toleransi perniagaan ni dua pihak lah kena timbang rasa. Janganlah sampai timun tu sampai tak jadi timun apa dia potong nipis. Telur pun dia potong. Tak nak makan telur ke makan apa ni. Ikan bilis pun dia potong-potong lagi. Ikan bilis pun potong lagi. Sifat itu tidak bagus sebenarnya. Kita mesti sederhana. Dalam kaedah apa pun jua kesederhanaan. Dan ini kita melihat kepada tengok harga pasaran lah. Ada keuntungan tapi tak tinggi sangat. Tetapi tak rendah sangat sampai kita terbeban. Jadi kaedah sederhana ini menjadikan kita ada sustainable. Maksudnya kita akan berterusan. Jadi lestari itu akan berlaku. Bila kita melihat pada harga pasaran, kemampuan pembeli, jadi kita akan dapat menentukan dia punya break even price. Kita dapat menentukan harga yang sesuai. Jadi pembeli mampu mendengar harga yang mampu beli. Dan makanan itu sedap. Sebab dalam marketing ada kefahaman kapitalis. Mereka anggap marketing ataupun promotion ataupun iklan tu lebih penting daripada sedap. Kualiti. Itu tak betul tu. Kualiti baru kita market. Baru kita buat iklan, baru kita buat promotion. Tapi nasi lemak tu sedap Ustaz. Ya. Jadi kena kualiti tu. Bila kualiti, kita jaga kualiti, insya-Allah akan ada promotion by mouth. Maksudnya mulut orang akan cerita. Jadi kena ubah minda tersebut. Jangan ada ubah minda macam nak ambil kesempatan. Disebabkan apa dia orang di KL ni mungkin ada duit, contohnya kita jual mahal tak. Kita dengan amanah kita jual pada harga yang sesuai. Kita ada untung banyak tetapi tak tinggi sangat. Dan untung sikit ni orang buat apa berniaga. Untung mesti banyak juga. Banyak tu mana ikut tengoklah nasi lemak macam mana. Tetapi para pembeli juga kena ada tasamuh. Janganlah sampai minta kurang sampai orang tu tak untung. Ini sifat orang perempuan. Sebagai sifat orang perempuan, kalau dia pergi beli barang kedai dia kadang minta kurang je. Singgit segar minta kurang juga. Minta kurang lagi. Aduh. Jadi saya pernah berniaga tudung di Kedah. Ustaz, boleh tak saya saya jadi dealer lah kan? Nak tahu Ustaz, boleh tak kami banyak 2 kali? 2 kali. Harga dah RM30 je 2 kali. Aduh, jadi janganlah macam tu. Jadi kita maknanya kita pembeli pun ada tasamuh. Kadang-kadang bagilah lebih sikit pada penjual. Penjual pun ada untung lebih hari ini. Kalau mungkin capai target, yang kalau orang miskin, tak apalah sedekah. Jadi biar tasamuh tu ada dua pihak. Jangan hanya penjual saja atau pembeli saja. Jadi dia dalam konsep dia masyarakat tidak terbina di atas konsep pentingkan diri sendiri ataupun pentingkan orang lain. Dia mesti terbina di atas consideration. Mana sifat yang disebut sebagai utamakan orang lain. Tak apa, tak boleh juga. Masyarakat tidak terbina di atas konsep
pentingkan diri sendiri ataupun pentingkan orang lain. Mesti pentingkan sama-sama. Dia mesti win-win situation. Itu di antara toleransi dalam perniagaan. Maknanya orang yang membeli pun kena tak samuh jugalah Ustaz. Kena tak sama. Kadang-kadang mungkin dia bagi lebih, apa salahnya? Kita bagilah lebih duit kat orang tu. Dia ada anak-anak dan sebagainya. Mungkin dia perniaga retail, perniaga runcit dan sebagainya, pasar malam dan sebagainya. Kita ada kelebihan, kita bagi lebih. Kerana bila kita bagi lebih, isi pendapatan rumah dia meningkat. Dia bukan beli barang runcit. Sebenarnya kita jangan rasa bimbang. Konsep pemberian ini dia akan berlega, dia akan berpusing-pusing. Dia revolving, dia pusing-pusing. Nanti dia ada duit, dia beli barang runcit pun naik. Lepas tu ada staff. Maksud dia akan berlega-lega wang dan akhirnya akan membasmi kemiskinan dan akan menghapuskan konsep yang dipanggil sebagai poverty, iaitu kemiskinan dan kekurangan. Maknanya kalau RM9.5 tu Kak, tak payahlah minta balance. Biar je lah RM10. Biar, sebab apa dia boleh berikan anak dia. Anak dia boleh membeli. So Betul? orang lain dapat menjual barang dia. So di situ kita putaran alam itu akan berlaku dalam konsep i'adah tauzi'. Kita konsep sumbangan itu. Okey, bila jadi macam tu Ustaz, maka jual beli tu akan jadi seronok lah Ustaz. Seronok sebab orang runcit pun okey, jualan ni pun okey, kemudian kita pun dapat makan sebab apa yang kita bagi kita dapat. Takkan ada orang yang bagi tak dapat apa. Dia mesti dapat makan. Sebab itu penjual kena pastikan makanan dia sedap. Sebab dia tidak dapat duit. Bila dapat, macam kita penceramah, dibayar, kita kena ceramah betul-betul lah. Betul? Jangan hanya meleleh, tak tahu apa. Betul. Quran tak dibaca, hadis tak dibaca. Jadi penceramah pun mesti macam tu. Bila diberi bayaran, dijemput ceramah, kita ada study, kita ada homework. Supaya orang yang dengar tu berbaloi dengar. Saya nak macam bagi... penyanyi. Macam penyanyi? Dari bayar banyak. Menyanyi elok. Nyanyi elok. Ni asyik bagi penonton yang menyanyi. Yang tu tak dah. Yang tu dia tak buat preparation. Macam tu Ustaz Banyak kali suruh mic orang. Maknanya Ustaz, saya nak kena pergi kejap dekat gerai nasi lemak tadi Ustaz. Sebab saya nak bagi tips kat dia. Sebab dia masak sedap. Nak juga rasa. Tak juga rasa. Baik, sahabat kita dia tanya satu soalan ni Ustaz. Bagaimana fik toleransi ini memainkan peranan bagi mu'alaf yang baru memeluk agama Islam? Allahu Akbar. Apakah di sini ada kelonggaran dan pembelajaran bagi toleransi bagi mereka untuk perlahan-lahan dalam mendalami ilmu agama Islam agar ianya tidaklah memberatkan buat mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kita di Malaysia sangat bertoleransi dengan orang bukan Islam. Mereka tak diwajibkan khatam pada permulaan. Sembahyang pun slow-slow, puasa pun slow-slow. Kalau mereka berkahwin masuk Islam, suami mereka diberi pilihan selama 3 bulan untuk berfikir. Nak stay bersama dengan dia ataupun dah tak mau dah. Mana bukan dia masuk Islam tu mereka dipisahkan. Diberi masa untuk mereka berfikir. So itu toleransi. Sebab tu kita dalam fiqh mu'allaf kita ada fiqh khusus. Sahabat baik saya dan juga guru saya Dr. Nizam Abdul Qadir mengarang satu kitab nama dia Fiqh Mu'allaf. Tapi buku tu dah tak ada pasaran lah. Makna dia buku tu telah mendapat sambutan yang sangat hangat, panas seperti goreng pisang, gorpis. Masya-Allah. Buku itu menerangkan tentang fiqh-fiqh yang dikhususkan kepada mu'allaf. Sebab dalam kitab fiqh ataupun kitab akidah, cuba kita tengok dalam perbahasan syariah oleh ulama kita, seseorang itu mungkin tak sempat sembahyang, tak sempat berpuasa. Dia hanya mengucap kalimah la ilaha illallah, dia tak sempat belajar lagi sebagai mu'allaf, dia mati. Mata ta'ian, mati dalam keadaan taatan kepada Allah, dan insya-Allah dia masuk ke dalam syurga. Walaupun dia tak pernah sembahyang, tak pernah puasa. Rahmat Allah Taala sangat luas. Baik Ustaz. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dalam pertemuan kita pada hari ini, toleransi ni boleh ke kita sebutkan sebagai kasih sayang Ustaz? Ya, sebagai sebahagian kasih sayang, toleransi sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan tu saya tutup, saya bungkus, tuan-tuan boleh makan coklat ini. Toleransi adalah sifat yang mana tuan-tuan dan puan-puan dapat memaafkan, dapat bertindak kepada akhlak yang mulia berbanding membalas dendam, dan menjadikan satu dasar untuk kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan dalam hidup dalam keadaan warna-warni, dan mengiktiraf kewujudan orang lain dalam masa yang sama, prinsip kita pegang dan kita tidak gadai. Itu toleransi dalam semua keadaan kita. Maknanya tak kira lah Ustaz, dalam akidah, macam politik kita sekarang ni pun alhamdulillah Ustaz kena ada toleransi. Kalau tak ada toleransi, kita akan musnah. Ingatlah, Iraq, negara-negara yang hancur kerana tidak ada toleransi di antara rakyat dan kepimpinan, di antara kerajaan dan pembangkang. Bergaduhlah macam mana pun, tetapi perlembagaan rakyat, kekuatan umat perlu dipertahankan. Hampa nak bergaduh-bergaduhlah, tetapi dalam masa yang sama ingat kita
ada tuntutan agama untuk menjaga keamanan. Bergaduh tak apa, tapi keamanan jangan digoncang. Itu seronok kita jadi rakyat Malaysia. Baik Ustaz, bagi mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin kita minta Ustaz untuk mengetuai bacaan doa kita Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dai, terima kasih semua. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mak Fawad Fazil di atas topik kita pada hari ini, fake toleransi. Baik, jadi ingat temu janji kita esok bersama dengan sahabat saya, Dai Azrin, sebagai moderator, dan panel Ustaz Zul Ramli Razali bagi membincangkan tentang figura akhir zaman, Zulkarnain. Baik, kita jumpa esok. Saya Daiman mohon maaf di atas lanjut kata terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.